Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insya-Allah kita boleh mulai ya, Ustaz. Kita bersama dengan kita ada Haji Nizam juga, Ustaz. Kita punya CEO Petronas Chemical Ethylene Polyethylene. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Nizam. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Selamat kembali. Tapi kembali ke alam maya aje. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sila. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Datuk Mufti. Saya bersama Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin bersama dengan kita iaitu Mufti Negeri Perlis, dan juga bersama dengan kita juga HOD Head of Plant HOP Encik Muhammad Nizam bin Ahmad. So kita punya CEO lah Petronas Chemical Ethylene Polyethylene, dan juga bersama staf-staf PCEPE, Datuk. So dalam ni kita bersama dengan 72 orang lah secara banyak. InsyaAllah akan ada lagi. Sekarang ni pun dah naik 74 dan insyaAllah kita dalam 100 lebih akan bersama kita. So sebenarnya program Maulidur Rasul ni lalu kan, dan biasanya program Maulidur Rasul ni kita memang buat setiap tahun lah di bawah kelolaan Lajnah Surau dan juga Tarbiyah Badan Kebajikan Islam Petronas bagi PCEPE. Dan kali ini alhamdulillah kita teruskan lagi walaupun kita terlewat sedikit bersama Datuk Mufti dengan tajuk yang kita insya-Allah lah akan dibahaskan amal sunnah asas cinta Rasul. Dan tujuan program ini kita buat adalah untuk memperingati Maulidur Rasul lah, terutamanya saat kelahiran Nabi dan juga sejarah perjalanan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah sebelum kita mulakan lebih lanjut, kita mulakan dengan majlis ilmu ini dengan Al-Fatihah dan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala hikmataka wansur ala khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqih fid din wa 'allimni ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, so seperti yang kita maklum sekarang, tanpa membuang masa lagi saya teruskanlah kepada Datuk Mufti untuk mulakan kita punya ceramah Maulidur Rasul. So dipersilakan, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Petronas Terengganu di atas program ini. Walaupun kita di alam maya, tapi insya-Allah teknologi ini telah berjaya menyatukan kita dan berkhidmat untuk mudah-mudahan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sebut beberapa perkara mukadimah dalam perbincangan ini supaya kita sama-sama, lepas daripada itu mungkin akan ada perbincangan, persoalan dan seumpamanya. Agama ini tidak dibina hanya di atas amalan ataupun perbuatan. Teras kepada agama ialah i'tiqad, keyakinan. Hubungan kita dengan Allah, demikian hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada hubungan mengikut di sudut praktikal perbuatan ataupun amalan, ialah hubungan kita dengan baginda di sudut iman. Mengakui baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutuskan. Sebab itu syahadah itu bukan saja akur,
bersyahadah, menyaksikan, bear witness kepada Allah sebagai tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi mengakui bahawasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang diutuskan oleh Allah. Mengakui sahaja tidak memadai di dalam agama. Iman itu bukan saja sekadar percaya kewujudan Allah dengan segala kudrat dan sifat-sifatnya, bukan sekadar mempercayai Rasulullah telah ditabalkan, dilantik oleh Allah menjadi Rasulnya, tetapi iman itu menuntut supaya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang bersalat kepada Allah dalam keadaan membenci titah berkenaan, misalnya dia rasa, hai, kenapalah Allah ni suruh je aku biadat, tak biadat nanti seksa pula, benci dia kepada Allah, ia tidak melahirkan iman. Orang yang membenci Allah dan membenci Rasulnya, terbatal hakikat imannya kepada Allah dan Rasul. Ataupun kita mengikut apa yang Rasul suruh, kita marah kat Rasul, kenapa dia suruh kita buat macam tu, terpaksa kita buat. Sebab itu Allah dan an yuhibballah wa rasulahu, untuk seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Manifestasi daripada mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah itu mengikut Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikut aku. Okey, manifestasi kepada mencintai Allah ialah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu dicintai. Sesiapa yang beriman dalam keadaan benci, dia hakikatnya tidak beriman. Sebab itu orang yang membenci Allah, dia tidak beriman. Dalam erti kata iman yang sebenar, ayat Quran banyak kita baca, mencintai yuhibbullah wa rasuluh, mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai, manifestasi daripada mencintai Allah dan Rasul juga tidak bersekongkol ataupun bersama dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah kata, kamu tidak akan dapati orang-orang yang mencintai, orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian mereka itu menyayangi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Sekalipun mereka itu bapa-bapa mereka, saudara-mara mereka, kaum keluarga mereka, mereka itu orang yang telah ditulis pada jantung hati mereka iman. Itu manifestasinya. Maka Rasul itu diikuti oleh kita. Sebelum baginda diikuti, baginda dicintai oleh kita. Maka dengan itu ada bab tentang berhubung dengan Rasul. Al-hubbu wal ittiba', cinta dan ikut. Bukan sekadar cinta, tetapi hendaklah kita mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak masukkan asas itu terlebih dahulu untuk kita faham. Kerana di dalam kehidupan manusia ada orang yang cinta Nabi, tapi dia tidak ikut. Contoh seperti Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia protected Nabi. Dia pertahankan Nabi. Dia sayang kepada Nabi. Tapi dia tidak mengikut agama Nabi. Dia sekadar sayang saja. Dia tidak selamat. Ada orang mengikut Nabi, tapi dia benci kat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik yang ada di Madinah, mereka itu salat di belakang Nabi. They pretended seakan-akan mereka itu Muslim dari segi amalan dan seumpamanya, tapi mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ikut dengan benci tidak akan berjaya. Sayang tanpa mengikut juga tidak akan berjaya. Mencintai Nabi ialah sesuatu perkara yang mesti kita asuh
di dalam diri kita. Kerana cinta ni dia sukar. Kita tak mungkin boleh mencintai sesuatu, datang kau tolong cinta dia kejap. Tak boleh. Sebab itu kadang-kadang perkahwinan kalau tanpa cinta, dia tak akan jadi satu perkahwinan yang membahagiakan. Bukan mudah untuk bagi orang cinta. Kalau tidak, senang kita jumpa orang, kau tolong cinta dia, dia boleh jatuh cinta dan terus bercinta. Tak. Cinta mesti mempunyai muqaddimah. Cinta mesti mempunyai perkara-perkara yang menyebabkan cinta itu subur di dalam jiwa manusia. Mengenali Nabi akan menyebabkan orang cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang betul. Anas bin Malik dalam hadis yang sahih menceritakan, hadis yang selalu kita tahu, satu orang datang kepada Nabi SAW kata, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila kiamat? Dan kita tengok orang zaman dulu pun suka tanya bila kiamat. Hari ini kita ada banyak di internet suka berita-berita tentang cerita kiamat. Kalau ada cerita kiamat ataupun video tentang kiamat, ramai nak tengok. Kalau ada orang kata, ini kiamat nak berlaku, benda pelik-pelik, semua ramai akan ulas, kiamat. Kerana ramai orang rasa menarik kalau kiamat datang. Nabi SAW memang menceritakan tentang kiamat dan syarat tentang asyratus sa'ah, benda-benda yang akan berlaku sebagai tanda kedatangan kiamat. Tapi Nabi SAW asuh ataupun didik satu sudut yang lain dalam masa yang sama. Bila lelaki ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat? Nabi tak sebut bila kiamat kerana Nabi pun tidak tahu bila kiamat, kerana Allah saja yang tahu. Jibril telah tanya dan Nabi telah jawab kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak yang ditanya mengenainya lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi SAW respon kepada soalan itu. Nabi kata, ma a'datta laha, dan sebagai riwayat, ma a'datta li sa'ah, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Dia kata, la syai' illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tak adalah siapa melainkan aku ini sayang kepada Allah dan Rasulnya. Dia maksud dia very humble, satu jawapan yang humble. Dia kata, bukan maksud dia tak siap apa, kalau tidak dia pun tak datang ke dalam majlis Nabi. Cuma dia kata, la syai', tak ada apalah sangat, melainkan aku sayang pada Allah dan Rasulnya. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas mengulas hadis ini. Kata Anas, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Tidaklah pernah kami rasa gembira melebihi kegembiraan kami daripada dengan perkataan Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau kasihi, dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, fa ana uhibbu Rasulullah, uhibbu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas, aku sayangkan kepada Nabi, aku sayangkan kepada Abu Bakar dan Umar. Aku harap aku akan dapat bersama dengan mereka, sekalipun amalan aku tidak setanding mereka. Maksud cinta adalah merupakan asas. Bukan Anas tidak beramal, Anas beramal, tapi Anas rasa taklah mampu dia mencapai seperti mana Abu Bakar dan Umar, apatah lagi Nabi SAW. Disebut kesalehan zahiran wa batinan, zahir dan batin. Ini adalah cinta kepada Nabi SAW. Dan cinta itu telah hidup di dalam jiwa para sahabat radhiyallahu anhum. Kadang-kadang mereka apabila sebut nama Nabi selepas kewafatan Nabi, Nabi tak ada. Ada yang terdiam, ada yang menangis, ada yang apabila mengingati hadis Nabi, ada yang pengsan. Muhammad bin Munkadir adalah merupakan
Muhammad Al-Munkadir merupakan tabi'in salih, guru kepada Imam Malik. Muhammad bin Munkadir dikatakan hampir tidak pernah ditanya, la yakad ahadun yas'aluhu an hadithin illa kada an yabki. Muhammad bin Munkadir ni hampir tidak ada seorang bertanya ia tentang hadis Nabi melainkan dia hampir nak menangis. Sentiasa bila orang tanya, kadang-kadang kami kesian padanya. Sebab itu saya tertarik apabila kita semua tahu Nabi dahulu bila khutbah, baginda pijak di atas satu ketul ataupun satu potongan jiz'in nakhl, di atas batang pokok tamar. Bila dibuat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam mimbar 3 anak tangga, Nabi tak duduklah, tak berdiri dah masa khutbah atas batang tamar itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di mimbar. Bila baginda lalu untuk berdiri di atas mimbar, batang tamar itu menangis dan jamaah yang hadir mendengarnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, famasaha bi yadihi hatta sakan. Nabi tepuk, Nabi gosok batang tamar itu sehingga dia diam. Maksudnya sebab itu Al-Hasan Al-Basri kata, ya ibadallah, wahai hamba Allah, inna al-khashabata yahin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan wa antum ahaqqu an tashtaquna ila liqa'ihi. Wahai hamba-hamba Allah, pokok batang kayu pun menangis kerana merindui Nabi. Hari itu Nabi bijak dia, kemudian tak bijak dah. Rindu. Kamu lebih berhak untuk merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang pertama yang saya nak sebut. Yang kedua ialah berkaitan dengan apa yang kita sebut di dalam perbincangan kita ini, ialah apa dia manifestasi kita apabila kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apa benda yang menunjukkan kita ini menyanggahi kenyataan kita bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah apabila kita menjauhkan diri daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni nanti saya akan bincang. Orang Malaysia ni kadang-kadang sunnah ni ada juga dia. Tapi dia sunnah ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah yang disyariatkan, yang menjadi tuntutan untuk kita ikut. Sunnah Nabi ni nanti kita akan bincang. Ada sunnah yang jibiliyah yang selalu saya sebut. Sunnah jibiliyah ni benda dia tak tuntut untuk kita ikut, tapi ramai orang yang dia ikut. Taklah, kalau kita tak ikut pun tak salah, nak ikut pun tak apa. Macam pakai serban, pakai jubah, jadi benda ni boleh ikut, tapi bukan tuntutan untuk kita ikut. Jibiliyah, dia jibiliyah kerana Nabi itu Arab, dia pakai benda tu. Tapi yang dituntut ialah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi suruh kita ikut. Sebab itu kadang-kadang saya tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang sepotong hadis tu ada sunnah yang dituntut untuk kita ikut, kita tak beri perhatian. Kita beri kepada bahagian yang mana tidaklah sangat dituntut kita ikut. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik. Kata Anas, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Aku satu hari berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika itu ada selendang Najrani, sehenan daripada Najran. Najran ni lah sebenarnya banyak kawasan Kristian masa tu. Tapi Nabi pakai selendang Najran itu kerana dia pakaian, dia bukan agama, dia pakaian. Orang Arab pakai burdah.
mereka selimut diri mereka. Ghalidul hasyiyah, kasar di bahagian tepi tu, kata. Fa adrakahu a'rabiyun, datang satu orang Arabi kepada Nabi SAW. Dia kata, fahabazahu biridaihi habzatan syadidah. Dia sentap selendang Nabi tu dengan sentakan yang kuat. Hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatul burd. Sehingga aku tengok, dia kata, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengkuk ni ada kesan daripada badui tu tarik tu ada kesan di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kain tu kasar, ditarik, ada kesan di tengkuk Nabi. Badui tu kata, ya Muhammad, murli min malillah indak alladhi indak. Wahai Muhammad, bagi padaku harta Allah yang ada padamu. Jadi ditarik tu, dia kata, bagi kepada aku. Dalam hadis tu dia kata, Nabi tengok ke dia, summa qala fadhahaka, kemudian Nabi tengok dan Nabi gelak dengan perangai dia tu. Wa amara bi'i'ta'i, kena Nabi suruh bagilah kat dia. Dalam hadis ni kalau kita tengok, ada bahagian yang pertama tu burdah tu. Burdah tu yang ramai orang nak tiru burdah. Burdah ikut yang Nabi pakai tu ialah burdah yang kasar. Kalau nak pakai sekarang ni halus, cantik, kasar Nabi pakai. Burdah Najran Nabi pakai. Bukan di orang Madinah punya. Tapi yang sunnah yang hebat di situ ialah sikap Nabi. Selepas dia buat macam tu, fadhahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa, fadhahik wa amara bi'atahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh diberikan kepada dia apa yang dia minta. Bahagian itu yang sunnahnya, kehalusan akhlak. Tapi yang ni kita pun memang suka nak buat. Jadi kita hak jibiliyah itu yang kita jadikan keutamaan, sedangkan Nabi tidak tuntut itu jadikan keutamaan. Tapi tak apa, saya nak bincang ialah tentang apa yang berlaku ialah apabila kita manifestasi pada cinta, salah satunya kita tak boleh jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang Nabi, walaupun kadang-kadang kita ada idea yang lain. Dalam hadis kita semua baca, ada golongan sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian tanya isteri Nabi tentang amalan Nabi, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka kata tak banyak pula amalan Nabi ni. Mereka rasa Nabi tidur, kemudian ada hari puasa, ada hari buka, ada gauli isteri, mak tidur malam, bangun solat. Dia kata inilah Nabi, kita tak seperti Nabi. Nabi ni qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi telah diampuni dosanya, apa yang terdahulu dan apa yang kemudian. Jadi kita tak boleh nak seru macam Nabi. Seorang kata bahawasanya usalli wala anam, aku kan semayang tak mau tidur. Asumu wala uftir, aku kan puasa tak mau buka. Seorang kata la wala atazawwajun nisa, aku tak mau kahwin lagi kerana nak jaga supaya ibadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hadis ni penting kerana Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kan? Wa ana asum wa nusalli wa anam wa ana asum wa uftir wa ana tazawwajun nisa. Aku mayang, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku mengawini wanita. Siapa yang berpaling pada sunnah aku, dia bukan di kalangan aku. Artinya jika seseorang nak mengamalkan agama tetapi tidak melalui cara Nabi, dengan dia rasa dengan cara yang dia buat itu lebih baik daripada Nabi, dia melakukan sesuatu yang silap dan salah. Dan ini berlaku pada orang kadang-kadang, contoh dia amalan wali sekian, yang dia dakwa sebagai wali. Tapi amalan wali itu tidak sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kadang-kadang, kenapa tak makan daging? Oh, kerana ini nak jaga iman umpamanya. Kerana kalau makanan sedap, wali sekian-sekian, kalau makanan sedap ambil air masuk dalam bekas makanan kerana nak mengelakkan sedap, kerana ia dunia. Ia tidak benar. Nabi SAW tidak demikian dalam hayatnya. Bagi nak makan makanan yang sedap, bagi nak suka makanan yang sedap. Kerana Nabi
hidup dalam realiti kehidupan sebagai manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Quran perintahkan Nabi, katakanlah aku ini manusia seperti kamu, yuha ilayya, yang diwahyukan kepada aku. Dan ini perkara yang penting untuk kita faham di dalam mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut seperti mana yang Nabi datangkan. Saya selalu ulangi apa yang disebut oleh Imam Malik apabila satu orang datang kepada Imam Malik menyatakan, tanya Imam Malik daripada mana patut dia memulakan ihram haji ataupun umrah. Kata Imam Malik, min haitsu ahram Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat Nabi berihram lah, kau mula kat situlah. Dia rasa tak puas hati kerana Nabi ihram lah di Zulhulaifah, tempat tu tak ada apa. Sekarang kita pergi adalah masjid kerajaan Saudi buat, eloklah. Tapi dulu tak ada apa situ. Dia kata, aku nak mula di Masjid Nabi. Imam Malik kata, kenapa mula di Masjid Nabi? Mula di tempat tu. Dia tak, aku mula di Masjid Nabi kerana ini lebih afdal. Imam Malik kata, la taf'al, akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat. Aku bimbang nanti ditimpa kepadamu fitnah. Orang tu kata, ai fitnah. Apa pula fitnah? Aku buat benda yang lebih baik. Kata Imam Malik, ay fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah yang lebih besar apabila kau merasakan kau dapat mendahului satu amalan yang Rasulullah itu kurang daripada engkau. Ini fitnah. Sedangkan aku mendengar Allah menyatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Allah kata, jaga-jaga orang-orang yang menyanggahi Rasul, nanti dia akan ditimpa fitnah. Sebab itu maka amalan agama diambil daripada Rasul. Kalau ustaz, tok wali, tok syekh, mana pun serban besar, serban kecil, mufti ke siapa, menzahirkan satu amalan, kita tanya di mana hadis Nabi, dia tetap ini amalan para wali. Kalau tidak sama dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyanggahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bukan satu contoh teladan untuk kita. Ini mesti menjadi satu prinsip di dalam kehidupan kita. Terutama pada zaman di mana agama ini ada market dia. Semua orang nak mengaku beragama, dan kalau boleh semua orang nak jadi penceramah agama, dan semua orang nak ada followers dalam agama. Sebab making money, ia menghasilkan uang. Ada pengikut akan taksub memberi apa saja yang ustaz nak. Kalau dia nak buat apa pusat dia, bertalu-talu orang menderma. Dan akhirnya semua orang, walaupun kadang-kadang dia tidak sangat dengan latar belakang pendidikan Islam dia ataupun apa, orang tak bertanya dah, dikenakan serban, dikenakan jubah, kenakan pakaian agama, lalu orang rasa oh ini pakaian, kemudian dia keluarkan beberapa contohnya petua-petua dalam agama yang mungkin tak ada dalam hadis, orang rasa menarik, maka ada orang ikutnya. Sebab itu kita hendaklah jelas dalam masalah ini, bahawasanya agama sumbernya daripada Allah dan daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang nak bagi tahu tentang agama, datangkan bukti daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda orang itu berpaling hatinya daripada mencintai Rasul ialah dia menolak hadis-hadis yang sahih. Kita baca hadis yang sahih, ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dengan sanad yang sahih. Dia kata, iyalah, tapi amalan masyarakat kita macam lain. Kalau kita nak ikut hadis ni susahlah. Oh, ada orang macam tu. Melainkan dia mempunyai argument. Dia kata hadis ni dalam konteks tertentu, amalan kita dalam konteks yang lain. Tapi amalan-amalan Nabi umpamanya, kalau ada dalam hadis Nabi, Nabi larang satu hal. Kadang-kadang orang kita, oh dia tak amalan, ini telah dibuat oleh masyarakat kita. Kita kata Nabi tak buat. Mati, kenuri 3 hari, 7 hari. Buat jamuan sempena kematian, Nabi tak buat. Dia kata amalan masyarakat kita. Ada Tok Alim sana buat, ada Tok Syekh ni tahu, ustaz nak buat, takkan ustaz salah. Kita kata takkan Nabi salah. Telah wafat Rasulullah, telah wafat Abu Bakar, telah wafat Umar, telah wafat para sahabat. Nabi sayang pada Hamzah, duka cita baginda dengan syahidnya Hamzah. Tak ada Nabi buat kenuri 3 hari 3 malam ke apa.
Adakah kita lebih faham hal akhirat lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini benda yang sensitif pada sebahagian orang, tapi mesti kita beritahu masyarakat, terutama pada orang yang boleh berfikir. Kerana agama bukan milik ustaz. Agama bukan milik mufti. Agama milik Allah dan Rasulnya. Kalau semua orang boleh mengeluarkan andaiannya sendiri dalam agama, dia tidak perlu mengutuskan Rasul. Allah tak perlu mengutuskan Rasul. Tetapi agama ialah ittiba', agama ialah mengikut Rasul. Rasul itu bukan dengan hanya mencintai baginda, kemudian pukul gendang, kemudian kita menyanyi menasyid. Kemudian habis, bila nak beramal, kita tanya ustaz amal macam mana? Kita tanya Rasulullah beramal bagaimana? Ustaz bisa saja benar ataupun salah. Tetapi Rasul tidak. Ia utusan Allah. Dan ini adalah prinsip yang benar-benar perlu kita tanam untuk memahamkan generasi kita berhubung dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mungkin ada tafsiran terhadap hadis, tak apa. Kita tafsirlah pada hadis itu. Tetapi jangan kita kata amalan individu lebih afdal daripada amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang macam tu. Hatta kadang-kadang orang agama. Orang kata adalah hadis. Sudahlah syekh, benda dah orang duk buat dah, ikutlah. Ulama-ulama ni, ulama siapa? Ulama siapa yang lakukan? Kadang-kadang ulama tu pun claim dia, siapa dia ulama yang kata. Hatta kalau dia kata pun, apakah boleh mengatasi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini berlaku. Dan salah satu lagi tanda seseorang itu tidak benar cintanya kepada Rasul, macam saya sebut tadi, dia menukar contoh teladan Rasul itu dengan orang lain. Quran kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Rasulullah contoh yang baik. Contoh yang baik Rasulullah dalam berpakaian. Tak apalah. Pakaian sunnah Rasulullah ialah memakai seperti mana kata para ulama hadis, iaitu Nabi memakai apa yang mudah untuk baginda. Nabi pakai berdasarkan negeri dia. Seorang boleh pakai. Itu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mario satu orang dia kata tak, sentiasa yang terbaik pakai jubah. Sentiasa yang terbaik pakai jubah tidak benar. Nabi kadang-kala baginda pakai baju perang, baju besi. Kan? Ada pakai baju Najran tadi, burdah Najran. Dalam hadis Anas juga Nabi pakai jubbatan rumiyatan atau syamiyatan, pakaian jubah Rom atau Syam, berdasarkan apa yang orang beri. Sebab tu nak kena faham apa maksud ikut Nabi. Tapi masalah yang paling besar ialah di dalam kerohanian. Kadang-kadang dalam kerohanian orang dia tak ikut Nabi, dia nak ikut apa yang orang kata. Nabi doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon daripada ridhamu dan syurgamu. Dalam riwayat walaupun ada perbincangan ya, tapi banyak Nabi kata idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Bila kamu minta kepada Allah, minta syurga firdaus. Tapi ada orang kata siapa ibadat mengharapkan syurga, syirik. Maqam sufi yang tertinggi tidak lagi mengharapkan syurga, hanya redha Allah. Syurga adalah manifestasi kepada redha Allah. Tapi kita kata, oh ini makam tertinggi. Agama tak, agama mengikut Rasul. Semua pendapat orang lain boleh diterima dan ditolak, tapi tidak boleh menolak apa yang ada dinyatakan oleh Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Yang berikutnya ialah tanda kita cinta pada Rasul. Bila orang baca hadis Nabi, kita rasa hebat hadis Nabi. Setengah orang dia tak baca hebat hadis Nabi. Dia kalau ada kalam-kalam tokoh lain dalam agama, oh hebat dia. Bila baca hadis Nabi, dia rasa biasa. Ini pun masalah juga. Quran kata ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu
mengatasi suara Nabi. Haibat Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi tinggal pada kita sunnah. Hebat. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua benda, Quran dan sunnah. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu pegang, kamu takkan sesat. Setengah orang dia tak nak tu. Dia pergi kat orang baca, ada Quran tinggalan Nabi, sunnah baca. Hak tinggalan Nabi, Quran dan sunnah ni dia tak minat. Orang kata ada artifak bekas kasut Nabi lah apa, benda yang tak benar pun, yang diada-adakan, yang tidak sahih, yang itulah yang jadi dia, yang itulah yang dia picium, yang itulah yang dia ambil buat lambang dia. Sedangkan benda yang jelas yang Nabi tinggal, Quran dan sunnah, kitab Allah. Ini orang tanya, nak cari peninggalan Nabi. Peninggalan Nabi, Quran dan sunnah. Yang lain tu kalau jumpa tak apalah. Dan tadi kita baca hadis batang tamar. Sahabat Ubay ambil, simpan di rumah dia bila dia buat masjid. Dan kemudian sahabat bagi tahu bahawasanya kemudian apabila dah lama batang tu pun dia dimakan oleh tanah. Tak adalah sahabat semua pakat pergi di atas batang pokok yang menangis tu ke rumah sahabat yang simpan tu, pakat duk cium dia pakat. Walaupun barakah daripada peninggalan Nabi itu ada, rambut Nabi apa, kita tak nafikan, tapi dia tidak dijadikan upacara. Kerana sahabat tahu mengikut Nabi itu mengikut kitab dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesan-kesan Nabi yang berkat, yang benar, pakaian Nabi ataupun rambut Nabi, mereka ambil keberkatannya, tapi dengan kadar yang tidak melampau. Mereka minum air daripada bajunya benar, maka minum air daripada rambutnya baginda sallallahu alaihi wasallam benar berlaku. Tapi ia bukan satu upacara yang dihewokkan, dibesar-besarkan. Yang mereka tumpu ialah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara cara benda lagi yang menunjukkan satu orang tu tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cintaan yang sebenarnya ialah apabila dia mempersendakan orang yang berjuang mempertahankan sunnah Nabi. Kalau ada orang tu membela sunnah Nabi dalam erti kata mempertahankan ibadat cara Nabi, oh dia tak nak ikut sangat cara ibadat Nabi, pergi naik unta lah. Kita cakap tentang ibadah. Kalau nak ikut semua cara Nabi, dia pun tak mau, jangan duk pakai mikrofon lah, tak usah duk pakai ni lah. Ini bukan ibadah khusus, ini benda macam kuda, kenderaan, dia tidak ada masalah. Tapi kita kata ibadat ikut cara Nabi. Oh dia tak puas hati, dia kata ni golongan nak ni nak ikut dengan cara Nabi, suruh dia pergi naik unta. Itu mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempersendakan golongan yang mencintai sunnah baginda. Mempersendakan golongan yang menyatakan supaya pegang fa'alaikum bisunnati. Kerana Nabi kata fa innahu man ya'ish min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup selepas daripada aku akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin selepas daripada aku. Oh dia kata nak ikut sunnah sangat. Oh nak semayang semua nak ikut cara Nabi. Tak usah duk ni lah, tak usah duk hidup zaman ni, pergi hidup zaman Nabi. Ini perkataan yang mungkin boleh menjadi senyum dan tawa mereka, tetapi ia berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka akan menjawab bagi setiap perkataan ini apabila berdiri di hadapan Qadir Rabbul Jalil, kerana mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempersendakan orang yang ingin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak bercakap tentang soal benda-benda peralatan, orang bercakap tentang mengikut akidah Nabi dan mengikut ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu bahawasanya walau apa pun berlaku, tetap akan kekal golongan yang mengikut Nabi. Nabi menyebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirina la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Sentiasa wahum kadzalik, sentiasa akan ada
di kalangan umatku, orang yang berdiri menegakkan kebenaran, mempertahankan sunnah Nabi, tak akan memberi mudarat pada mereka orang yang mengganggu mereka, menghina mereka, dan orang yang menentang mereka, sehinggalah datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya banyak perkara saya nak sebut, ya, dua perkara, iaitu yang berikutnya, jangan mengada-adakan apa yang dalam hal agama. Yang lain kita buatlah, nak ada-adakan, nak buat inovasi di dalam teknologi kehidupan manusia, kereta ke apa ke, nak buat baca Quran ni, tapi Quran tak boleh diubah. Nak buat baca hadis dalam handphone ke, dalam apa ke, semua boleh, tapi hadis tidak boleh ditokok tambah. Amalan Nabi dalam ibadah juga tak boleh tokok. Kalau tidak, orang boleh tokok tambah. Nanti dalam bacaan dan semayang jadi lain. Semua yang penting baik, yang penting bagus. Makna baik kita tambah aja. Semayang subuh, tambah aja apa-apa yang baik. Yang penting makna baik. Tak boleh. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Quran kata, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu pada agama kamu. Sebab itu penting hal ini, kerana sebahagian orang kadang-kala dia rasa tak puas hati kalau tak boleh tokok tambah. Saya mudah ya, sahabat-sahabat pendengar, ikut Nabi ni, amalan cara Nabi tentu dah betul. Ikut selain daripada Nabi boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita ambil dengan kadar yang sederhana. Kita ada dua pilihan. Satu yang confirm betul, yang Allah bagi garanti, this is the person that I sent to you as my messenger. Ini individu yang aku hantar padamu sebagai rasul. Follow him. Ikut dia. So kita ikut dia. Kita, kenapa awak buat begini di akhirat? Pasal saya dapati hadis Nabi buat begini. Lepas tu kita satu pihak lagi, dia buat cara yang lain pada Nabi. Orang kata pasal apa buat? Dia ada ustaz tu buat. Allah kata aku tak hantar ustaz tu. Mungkin dia betul, mungkin dia salah. Tapi dia bukan hujah di hadapan Allah. Hujah di hadapan Allah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu manusia mungkin boleh bercakap macam-macam lah. Nak bercakap pun, kita orang utara kata nak layak buruk boleh, tapi berdiri di hadapan Tuhan, hujahnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya, ulama waris betul, tapi ia waris, dia bukan buat reka sendiri, waris yakni mewarisi apa yang ditinggalkan, bukan mengadakan yang baru. Kita beli barang kita yang bukan bapak kita beli. Bapak kita dah meninggal, kita beli barang baru, sebuah kereta baru, kita kata ini kereta pusaka bapak kita. Orang kata pusaka apa kau beli kemarin? Tapi kalau bapak kita meninggal, kereta itu milik dia, kita warisinya, itu harta pusaka. Ulama mewarisi anbiya. Apa yang anbiya tinggalkan, Nabi tinggalkan dalam keadaan demikian, kita warisi, itu mewarisi anbiya. Yang terakhir yang saya nak sentuh ialah mengikut Nabi ni, cinta Nabi ni dengan kadar arahan Nabi, tak boleh melampau lebih daripada apa yang Nabi arah. Ada sahabat datang kadang-kadang pada Nabi, ada yang sebut Masya Allah wa masyid, apa yang Allah dan Rasulullah kehendaki. Kita ajal antani lillahi nidda, kau buat aku sekutu Allah. Qul Masya Allah wahda, katakanlah apa yang Allah saja kehendaki. Nabi kata dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan selainnya, la tutruni kama atarat an-nasara ibn Maryam, innama ana abduhu wa rasuluh faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kamu, innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh, jangan kamu melampau pada aku seperti mana Kristian melampau pada Isa bin Maryam. Aku hamba Allah, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sebab sebahagian orang dia suka, dia tak puas hati Nabi ni sebagai manusia, dia nak exaggerate Nabi ni. Nabi, Allah kata manusia diciptakan daripada tanah, dok Nabi diciptakan daripada cahaya. Macam mana Nabi cipta cahaya? Quran kata qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, katakanlah aku ini manusia seperti kamu, diwahyu pada aku. Dia tak puas hati kat Quran tu. Nabi daripada cahaya. Nabi ni tak macam kita. Nabi macam kita, tetapi dia diwahyukan, dia maksum, dia contoh teladan. Kalau Nabi malaikat, kita tak boleh contoh baginda, sebab dia sakit, dia menderita, dia demam, dia sedih, supaya kita tahu
Seperti mana derita ditanggung oleh baginda, derita demikian juga wajar untuk ditanggung oleh kita. Sebab itu baginda adalah Rasul. Quran mengulangi masalah basyariyatul Rasul. Basyarnya Rasul itu, manusianya Rasul itu. Maka Rasulullah itu mengetahui dengan kadar apa yang Allah beritahu kepada baginda. Kalau tidak, kalau baginda itu seperti yang di-exaggerate-kan oleh sebagian orang, baginda tidak akan luka dalam peperangan. Baginda tak akan patah giginya. Kan? Baginda akan tahu apa yang nak berlaku. Baginda sedih. Baginda doa tak tahu. Bimbang terhadap apa yang nak berlaku. Dalam perang Badar, dalam perang baginda bimbang. Kerana baginda tak tahu yang ke depan. Melainkan apa yang diberitahu oleh Allah. Sebab itu kita hendaklah tauhid kita bulat pada Allah. Nabi adalah contoh ikutan kita. Kita sayang baginda kerana baginda suffer. Baginda kalau baginda malaikat yang tak rasa apa, tak sakit apa, bagaimana perasaan kita? Kita cinta pada baginda. Di atas baginda ialah yang dilantik oleh Allah. Baginda menderita dalam membawa risalah ini. Baginda menanggung segala kesukaran ini. Dengan petabalan Allah, dengan pengorbanan yang dilakukan, lahirnya cinta kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukadimah kita dalam perbincangan ini, insya-Allah. Dan jika ada apa-apa perkara yang nak dikemukakan, mungkin boleh. Terima kasih. Ada yang mendengar kan ni? Kita aja duduk depan skrin ni. Ada tu. Ada Ustaz, ada. Ada Ustaz. Ada Datuk, ada. Datuk, kita ada soalan sikit dalam chat ni daripada Haji Sofian. Okey, dia tanya begini ya. Sesuatu hukum mesti mempunyai dasar-dasarnya dalam Al-Quran atau hadis. Hukum berjam ialah sesuatu yang besar, tetapi ayatnya di dalam Al-Quran telah dimansuhkan, tetapi diteruskan berdasarkan kata-kata Sayyidina Umar. Jika dilihat, hukuman jidal iaitu sebat tidak dibenarkan hingga terluka menunjukkan kerahmatan Islam. Hukuman rejam dilakukan hingga mati dengan direjam. Adakah kata-kata Sayyidina Umar ini sahih? Jika sahih, saya terima je kata. Dan dia minta kepastian lah. Terima kasih. Ini satu isu yang panjang lah untuk dibincangkan, tapi saya nak ringkaskan lah untuk difahami dalam konteks ini. Pertama, kita ada perkara yang asas untuk kita imani. Perkara yang asas untuk kita imani ialah agama ini rahmah. Atau hukum hakam agama juga rahmah, melainkan kepada orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, yang mengambil hak orang lain, ataupun yang kalau dia cederakan orang, dia kejam pada orang, maka agama balas di atas kekejaman itu sebagai pengajaran kepada orang lain. Al-Quran 114 surah Allah mulakan semua dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Tapi Allah pilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai nama di antara banyak nama-nama Allah bagi menzahirkan bahawa Allah itu kasih dan sayang. Itu adalah Al-Quran. Maka kita akan tengok Al-Quran rahmat ke semuanya. Di atas rahmat ini maka telah membentuk satu pemikiran orang Islam yang suka menerima apa-apa saja yang kelihatannya against ataupun tidak seiring dengan makna rahmat ini. Di dalam Al-Quran, dalam riwayat-riwayat menunjukkan hukum rejam itu pada awal ada. Itu pun ada perbincangan apa maksud ada itu. Kemudian tidak ada. Adakah hukum rejam ini adalah satu hukuman yang Nabi laksanakan kerana ia memang ada di dalam amalan Yahudi dulu? Kerana Allah, orang Yahudi dulu melampaui batas. Apabila lelaki berzina dengan perempuan yang sudah berkahwin, dia akan menimbulkan, dan lelaki itu berkahwin akan menimbulkan satu perbalahan yang dahsyat yang boleh menggugat keamanan di atas fanatik kaum dan seumpamanya. Maka syariat Yahudi dahulu telah, dengan keras juga syariat Yahudi, sesuai dengan banyak benda yang keras, sesuai dengan tabiat orang Yahudi itu sendiri. Adakah hukum rejam itu warisan daripada Yahudi yang mana Nabi laksanakan kerana sesuai dengan beberapa kes ketika itu, ataupun ia berterusan sehingga menjadi syariat kita? Inilah asas yang dibincangkan.
Jika kita lihat pada riwayat-riwayat sahabat Sayyidina Umar dan seumpamanya, nampak macam mereka menganggap hukuman rejam itu masih dilaksanakan lagi jika ada kes yang seperti itu. Panjang perbincangannya, adakah hukuman kerana hukum dalam Quran, hukum orang hamba separuh daripada hukum orang yang merdeka. Jika hamba tu nak direjam, macam mana nak direjam separuh? Jadi separuh tak dapat dipahami, melainkan separuh tu separuh sebat. Jadi sebat pada orang yang berzina adalah asas 100 rotan kepada orang yang berzina. Dengan itu pun sebat tu dengan keadaan tak boleh melampaui batas, tak boleh menyebabkan kecederaan yang melampau dan seumpamanya. Rejam begitu berbeza dalam hal ini. Ini menyebabkan ulama-ulama di kalangan ulama membahaskan hal ini dan membangkitkan isu ini. Dan kalau kita lihat kepada buku-buku sejarah juga, kelihatan tidaklah dilaksanakan selepas daripada itu, melainkan beberapa tahun saja. Kita travelers ataupun ahli-ahli sejarah yang menukilkan perjalanan mereka di dunia orang Islam tidak meriwayatkan, menceritakan tentang pelaksanaan hukum-hukum yang seperti ini. Hatta hukum potong tangan dan seumpamanya juga kita dapati, maka tidak riwayat sejarah tidak meriwayatkan selepas daripada generasi itu. Mungkin kerana konteksnya berbeza, yang terlalu berbeza, ataupun kerana hukuman macam zina ni dia bukan dilaksanakan kerana orang zina aja. Dia mesti seiring kekuatan dengan melaksanakan hukuman orang yang suka kepada gosip, iaitu dia ni terlibat skandal. Orang ni disebat 80 rotan di khalayak ramai juga. Tapi apabila gosip berlaku begitu berleluasa, nampaknya macam hukuman zina juga tidak diriwayatkan dengan begitu jelas selepas daripada itu. Bukan kerana hukuman tidak sesuai, manusia sudah berubah tabiatnya, sebahagian syarat-syarat pelaksanaan mungkin sudah hilang. Tapi saya nak balik pada isu yang sensitif yang ditimbulkan oleh siapa tadi saya tak tahu, tapi ini perbahasan yang sangat sensitif. Maka timbul beberapa orang tokoh seperti Syekh Al-Imam Muhammad Abu Zahrah mula membahaskan tentang hukuman rejam ini sebenarnya hanyalah dilaksanakan oleh Nabi sebagai satu hukuman ta'zir, merujuk kepada kes tertentu pada zaman tersebut. Sebab tu Nabi dah suruh Ma'iz lari, jangan datang. Nak juga mengaku. Kemudian sebagai mungkin ia boleh menyebabkan berlaku bila zina dengan isteri orang ni kesan yang sangat besar. Abu Zahrah memberikan pendapat ni, ramai tokoh yang tak berani nak menyokong Abu Zahrah. Kemudian Mustafa Zarqa, tokoh fiqh. Abu Zahrah ni tokoh ilmuwan fiqh yang terkenal, banyak buku-buku fiqh daripada Mesir. Kemudian tokoh-tokoh ilmuwan yang lain yang muncul kemudian seperti Syekh Mustafa Zarqa juga memberikan pandangan yang sama seperti mana yang Tuan Haji tadi tanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika dia mentaklikkan kepada buku Fatwa Az-Zarqa, fatwa kepada Syekh Mustafa Zarqa, dia macam cenderung pada pendapat yang sama. Hukuman ini terhad kepada keadaan pada zaman itu, ia bukanlah hukuman yang diwarisi daripada zaman ke zaman. Ini adalah pandangan yang mereka berikan dan saya setakat ini bersetuju dengan pandangan itulah. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah kita ada soalan lagi dalam chat ni, Datuk Mufti. Apakah rutin harian yang boleh kita amalkan seharian untuk menerapkan cinta Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesama isteri dan anak-anak? Agama macam saya sebut tadi, agama ialah sesuatu yang bukan satu teori yang macam mana kita gantung di dinding, macam kita tengok pemain bola. Sekarang ni ada, tak tahulah rakyat Argentina dia sayang kot kat Maradona telah memajukan negara dia dengan bola sepak. Tapi agama bukan sekadar itu. Agama ialah sesuatu yang kita dapat rasai kebenarannya. Bila kita rasai, maka kita akan menikmatinya.
Orang yang salat, orang yang beriman, yang bersih akidahnya, lapang pikiran dan dadanya, orang-orang yang jelas tentang kehidupannya, beriman daripada kehidupan ini, kehidupan akhirat, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang berzikir mengingati Allah, orang-orang yang bangun salat malam, dia akan merasai manisnya agama dan benarnya apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh Nabi SAW. Maka akan melahirkan cinta. Sebab itu amalkan agama, salat, zikir, tahajud, istighfar, maka kita akan tahu agama ini benar. Apa yang Tuhan beritahu benar. Apa yang bukan sekadar kita lidah menyatakan benar, kita merasai kebenaran itu. Minta maaf, rumah saya ni tak berapa jauh daripada rel kereta api. Tapi mungkin dengar sikit. Ini adalah sambung tadi yang saya sebut, ini adalah merupakan agama. Sebab tu tak boleh kita teori sayanglah agama, beramal. Agama mesti hidup di dalam urat nadi kita. Kita itu menikmati iman. Iman itu dinikmati. Maka dengan iman yang dinikmati, maka kita akan menyayanginya, mencintai Rasul, dan kita juga akan rasa seperti mana kita nikmati. Kita mau isteri kita nikmati, kita mau anak-anak kita nikmati, dan kita mau orang-orang yang kita kasihi juga menikmatinya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. So macam solat apa semua tu kita boleh buat lah. Solat malam, Ustaz. Ya, Datuk. Okey, kita ada soalan lagi ni. Saya baca. Diceritakan perintah solat diterima sewaktu Mi'raj. Sewaktu Mi'raj, Nabi terdengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Bila ditanya Bilal apa amalannya yang special, Bilal bagi tahu setiap kali selepas berwuduk dia akan solat sunat. Soalannya, adakah Nabi sudah mengajar tata cara solat, misalnya mengikut ajaran Hanif, pada sahabat sebelum ibadat solat diperintahkan secara rasmi mengikut waktu-waktu yang tertentu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum daripada perintah salat secara 5 waktu, para sahabat telah pun bersalat, atau Nabi telah bersalat dengan salat yang mana yang diajar sebelum itu. Cuma bilangan rakaatnya belum ditentukan untuk fardu yang 5 waktu. Sebab itu bila datang fardu tu dia menentukan waktu, dia mengajar waktu dan dia mengajar gak berupa kaifiat. Tapi solat telah pun Nabi tunaikan sebelum daripada itu sebagai ibadah. Sebab tu Bilal tahu dan mereka pun tahu amalan-amalan itu. Kemudian satu lagi kita kena tahu apa yang Nabi dengar tu tidaklah semestinya menunjukkan bahawasanya ada. Apa yang Nabi dengar itu tidaklah mestinya menunjukkan hal itu berlaku sebelum. Itu saya nak fahamkan dulu. Dalam banyak benda, macam Nabi dengar syurga. Macam mana? Bila belum masuk syurga. Tapi sebelum dan selepas, ini orang Petronas ni ramai yang di dalam bidang sains ni. Ini saya sudah sebut tentang ni. Dia ada 2 isu yang begitu besar di dalam yang cuba dibahaskan oleh ahli-ahli teologi daripada semua agama, ialah tentang isu space and time. Space kita tahu isu sebab tu, dan juga masa. Masa ni, adakah masa ni kemudian selepas ini masa yang kita ada? Masa di sisi Tuhan pula lain pula, sebab tu Quran kata alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun jika berdasarkan yang kamu kira. Dalam hadis sebut 500 tahun. Ini semua masa-masa yang menunjukkan masa ni. Kita sekarang ni kita tengok time traveller, orang yang pergi daripada masa ke semasa yang dikhayalkan oleh sebahagian daripada pembikin filem di Hollywood. Mereka juga cuba fikir masa tu macam mana. Adakah masa seperti mana yang kita andaikan ataupun masa tu tak sama? Saya selalu sebut, bila kita sebut tentang masa, tentang akhir zaman, masa menjadi begitu singkat. Wa yataqarrabu zaman, masa menjadi begitu hampir. Hampir tu
Dulu orang dulu tak faham, dia tak hampir tu kereta api ada, mungkin hampir kot dah jadi cepat sampai satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun kapal terbang ada, dah bertambah laju pergerakan. Itu yang mereka faham, tapi sebenarnya tidak. Kita yang hidup pada zaman ini boleh tanya pada orang tua-tua yang dah tua, macam mana mereka rasa satu Jumaat ke satu Jumaat yang dulu dengan orang sekarang rasa satu Jumaat kepada satu Jumaat. Masa begitu cepat. Allah mendekatkan masa. Time is accelerated. Dia jadi begitu, time is shortened. Allah yang memendekkan masa. Sebab itu Allah is the creator of time. Dia menciptakan masa, dia meletakkan kita dalam sistem masa. Maka Allah itu, dia tak ada bagi Allah itu kemarin, kemudian, tadi. Allah tidak terikat dengan masa sebab Allah ialah the essence of God is not in the time system. Zat Tuhan itu tidak berada di dalam masa. Kerana masa adalah ciptaan dia. Jadi dia boleh saja meletakkan Nabi itu pada zaman ke depan, kemudian Nabi pergi tengok syurga, ahli syurga, ada syurga sedangkan orang masih hidup di dunia. Kerana Allah boleh meletakkan di mana saja, kerana masa itu ialah dia yang He is the one who control over time. Tuhanlah satu-satunya yang mengendalikan masa. Jadi kita Nabi telah dibawa travel kepada satu masa hadapan. Jadi dalam kes Bilal ni dia pergi ke masa hadapan. Jadi amalan Bilal pun tidaklah semestinya menunjukkan amalan yang sebelum daripada itu. Ini adalah yang perkara yang kita perlu fahamlah dalam konsep ni. Kerana masa ni ialah Einstein ada sebut tentang ni, dan juga kita tahu dia Newton cuba berteori tentang masa ni, the relativity of time. Tapi kita tahu bahawasanya Al-Quran mendahului. Sekarang di zaman quantum physics, orang cakap lagi tentang bagaimana space ini tak sama berdasarkan faktor-faktor tertentu, boleh pergerakan boleh dicepat dan dilambatkan kerana masalah space, dan banyak lagi dalam time. Dan ini tuan-tuan sebagai ahli-ahli dalam bidang sains ni lebih study daripada saya lagi lah hal ni. Stephen Hawking tulis a brief history of time. Ialah Hawking tak percaya Tuhan, tapi demikian juga dia cuba mencari apa yang dimaksudkan dengan masa tu. Okey, sila. Okey, terima kasih Tuan Mufti. Okay, ada soalan lagi. Sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baiknya jin. Sejauh mana kebenaran pernyataan? Tidak adalah hadis macam tu. Banyak jin yang baik. Beriman dengan Nabi yang lebih baik daripada manusia, yang lebih teruk daripada jin. Okey, satu lagi. Apakah maksud tafwid yang sebenar? Adakah menyerahkan sesuatu maknanya pada Allah atau mengisbahkan makna tetapi menyerahkan kaifiat lebih tahu dan yang layak baginya? Kita menerima perkataan Allah, kita menyerahkan hakikat zat Allah itu kepada Allah sendiri yang lebih mengetahui. Tapi kita tak ubahlah, itu yang Allah kata tak payah ubah. Kalau dia kata itu, hal ini berlaku khilaf di kalangan schools of thoughts of theology. So ramai orang dia suka timbulkan hal ini. Saya nak sebut ini mutaakhir. Ada gerakan yang nak memecahkan orang Islam. Dok bahas siapa dia kata Allah ada tangan, tak ada tangan. Tidak ada siapa pun yang akan menyamakan Allah macam dengan makhluk. Semua orang akan menyatakan Allah laisa kamitslihi syai', tak sama dengan makhluk sama sekali. Cumanya Allah itu telah menyifatkan dia ada tangan. Tangan bagaimana? Wallahu taala alam, serah pada urusan Allah. Itu yang menjadi school di dalam amalan. Jadi tapi mereka ni tak puas hati, cuba menyandarkan kepada golongan tertentu sebagai depa ni sebenarnya depa kata Tuhan ada tangan macam kita, kerana mereka mempunyai kecenderungan untuk mengkafirkan sesama muslim. Kenapa? Bila depa dapat kafirkan golongan ini, mereka akan kafirkan pula Arab Saudi. Kerana banyak Hanabilah di situ, Hambali. Mereka akan kafirkan pula Imam Masjidil Haram. Mereka akan kafirkan pula Imam Masjid Nabi. Dan dengan itu mereka akan dapat meruntuhkan kekuatan ini. Golongan Ahbas dan beberapa kelompok yang mengaku sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, sebenarnya mereka bukan di atas mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sebenar, yang cenderung mengkafirkan sesama Muslim. Sebenarnya hal-hal ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Sesiapa yang mengambil aliran seperti Hanabilah yang mengekalkan ungkapan itu dan menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala
ataupun menyatakan demikian Allah sifatkan dan kita terima, kita beriman secara konsep umum Allah tak sama dengan makhluk. Ada orang yang terus nak ubah makna tu, tangan dengan maksud kuasa dan seumpamanya, dan berlaku perbahasan. Ada yang menerima tangan dengan maksud kuasa, tidak ada itu satu mazhab yang mereka terima. Tapi jika kata Allah dengan tangan maksud kuasa, Allah berkuasa di atas segala-galanya. Mesti apabila disebut tangan ada sesuatu kelebihan yang lain, yang mana Allah saja mengetahuinya dan ulama berkhilaf tentang hal itu. So kita jangan bother ourselves dengan terlibat dengan perbahasan-perbahasan ini yang bertujuan hanya untuk mengkafirkan sesama umat. Ya. Sila. Okey, ada satu lagi ya, Datuk Mufti. Dia personal chat saya. Sejauh mana Islam membenarkan penggunaan simbol seperti tulisan Jawi Muhammad, lambang capal, gambar Kaabah sebagai usaha untuk mengingati Allah dan Rasul? Saya cakap banyaklah hal ni, tapi tak apalah, dah tanya. Macam ni lah. Nak buat lambang apa-apa pun okey. Tetapi jangan dikaitkan dengan elemen agama yang tidak ada nas mengenainya. Saya kata, ada orang kata dengan capal tu mengingatkan kita pada Nabi. Tak apalah. Tapi itu pun nak bahas, benarkah capal Nabi macam tu? Dan kemudian Nabi bukan pembikin capal. Kalau kita tengok dalam riwayat, berbagai-bagai andaian mungkin bentuk capal tu. Kalau nak confirm bentuk apa yang Nabi sentuh, yang benda yang Nabi betul sentuh, Hajarul Aswad. Hak tu masih ada. Yang lain daripada itu, betul-betul yang Nabi suruh kita ikut, Quran dan Sunnah. Yang lain kalau bentuk nak ni, unta. Buat gambar unta. Sebab apa? Nabi naik unta. Lepas tu nanti pakat penuh rumah kita dengan gambar unta. Lepas tu buatlah gambar kuda pula. Sebab Nabi nak naik kuda. Nak dapat berkat dengan gambar kuda. Pakatlah beli baju polo dengan naik kereta Ferrari. Kan? Kerana dia lambang kuda. So, saya rasa benda-benda ni, kalau setakat nak buat gambar tu tak apa. Tapi janganlah kata, dengan ada gambar ni maka dapatlah keberkatan, jika dipakai topi ada gambar capal maka rezeki murah. Jangan dikaitkan hal tu. Nak pakai as satu logo pilihan kita, pakailah, tak ada masalah. Jangan dikaitkan dengan kononnya dengan pakai hal ini ada kelebihan yang sebegini, sedangkan hal itu tidak dilakukan dan tidak ada nas dalam hal itu. Siapa yang nak bagi kelebihan? Allah. Sedangkan Allah tak bagi tahu pun. Allah nak bagi tahu siapa yang ada lambang kasut, aku akan beri rezeki lebih. Allah tidak pernah bagi tahu. Macam mana kita pula mewakili Tuhan? Melainkan kita kata kelebihan itu aku sendiri yang berikan. Itu mustahil. Itu maka saya kata lambang ada lambang buah kurma ke. Nabi bukan saja capal, Nabi ada buah kurma, ada lambang jubah, Nabi juga ada kopiah baginda, ada burdah, Nabi juga naik unta, Nabi juga naik kuda, Nabi juga naik baral, Nabi juga pijak tanah, Nabi juga duduk dalam rumah. Jadi semua tu kalau nak buat lambang, Nabi juga lambang pokok kurma, ada pedang, lambang pedang. Kalau semua nak buat lambang, habis hidup kita dengan penuh lambang-lambang saja. Tapi kalau kita nak ambil apa-apa, tak apalah saya minat dengan lambang unta sekarang, lepas tu beli kasut camel ke apa. Tapi janganlah kaitkan beli pakai kasut ni mendapat pahala kerana mengikut Nabi SAW dan dapat fadilat kekuatan kerana unta adalah binatang yang dinaiki oleh Nabi. Kalau macam tu nanti orang jual agama. InsyaAllah. So ada soalan lagi, bolehkah Datuk kongsikan sunnah-sunnah yang berkaitan kamilah sebagai pekerja dalam organisasi? Hidup Muslim ni banyak. Kita, saya sendirilah, semua kita. Daripada kita bangun pagi sehingga kita tidur semula. Ada hal yang membabitkan kita dengan Tuhan saja, tak ada organisasi. Umpamanya kita salat tahajud. Yang ni tak payah duk cerita ke orang. Buat rakaman tok tepi, saya sedang menunaikan solat tahajud. Tak boleh lah. Kalau yang buat macam tu mungkin wallahu alam lah, tak pernah dibuat lah. Nabi SAW menyuruh kita menyembunyikan amalan-amalan yang seperti ini. Okey. Zikir kita, istighfar kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita apa yang nak babit orang? Kita keluar sembahyang subuh berjemaah, nak kena ada masjid. Berjemaah, nak kena ada tu imam. Mula berjemaah. Kebetulan itu berhubung dengan jemaah. Kemudian bekerja mungkin berjemaah. Jadi dalam hidup ni ada benda yang membabitkan diri kita saja, ada benda yang membabitkan organisasi. Macam tu juga urusan pejabat organisasi, siapa yang terlibat organisasi. Organisasi ini pun ada had-had dia.
Kadar mana? Kenapa kita berorganisasi? Organisasi bukan matlamat. Ia adalah wasilah. Dia adalah cara, means. Dia ada cara, bukan dia means, dia bukan end, dia bukan tujuan akhir kita. So sebab itu maka kita kena ukur kadarnya. Terlibat dengan organisasi nak selamat, pertama kita kena tanya, pasal apa aku nak terlibat? Setengah orang yang terlibat organisasi, dia tak tanya diri dia sebab apa dia terlibat. Kalau dia kata kerana aku nak berkhidmat untuk agama contohnya. So jadikan organisasi itu berkhidmat untuk agama. Tapi organisasi itu sampai menyebabkan berkelahi, lepas tu bergaduh lah apa, dia dah tak berkhidmat untuk agama. Dia dah tak khidmat untuk agama. Organisasi, saya kalau orang tanya, organisasi hendaklah kita mempunyai kepentingan. Kepentingan kita apa? Kepentingan kita untuk dapat pahala, yang tu. Tapi kalau dah organisasi itu telah membawakan kita untuk dapat dosa pula, dia telah defeat the mean, the purpose. Dia telah menentang tujuan yang sebenar. Kalau itu masuk organisasi, dalam organisasi macam tu juga. Saya tak tahu, organisasi ni macam-macam. So kita kena tengok, ada benda yang kita berjamaah, ada benda yang kita tak perlu berjamaah. Yang program hari ni, kalau tanpa organisasi tak boleh buat. Jadi ini penting untuk berorganisasi, kan? Ada program mungkin zikir kita seorang-seorang, tak payah organisasi, kan? So ukur setiap apabila Salman pergi ke rumah Abu Darda, kita tahu bahawa Abu Darda, dia tengok isteri Abu Darda dalam keadaan kusut masyai. Dia kata pasal apa? Dia kata dia inna akhaka Salman, saudara kamu Salman, inna akhaka Abu Darda, saudara kamu Abu Darda ni dah tak mau dunia dah. Sehingga Salman pujuk dia, suruh dia makan, suruh dia tidur, dan Salman sebut satu perkara yang diakui oleh Nabi SAW. Inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa li rabbika inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti li kulli dhi haqqin haqqahu. Bagi Tuhanmu ada hakmu, bagi keluargamu ada, diri kamu ada hak kamu, bagi keluarga kamu ada hak mereka. Maka sebab itu tunaikan bagi setiap yang berhak itu hak mereka. Berorganisasi ada hak dia, diri sendiri ada hak dia, keluarga ada haknya, bagikan setiap hak mereka. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Mufti. Saya cuba bagi soalan yang Q dulu lah. So ada banyak soalan saya Datuk Mufti. So siapa yang Kita sampai pukul berapa 10.30 insyaAllah. 10.30? InsyaAllah. 15 minit. Okay. Saya cuba bagi Q sini. So siapa yang tanya soalan saya bacalah. So ada personal PM saya. Assalamualaikum Datuk. Lewat hari ini kita dilanda ujian dengan kehadiran COVID-19 hingga ada di antara kita saling tuduh-menuduh dan menganggap mereka yang positif seperti penjenayah. Jadi sejauh mana kita nak bertawakal dan berserah sepenuhnya kepada Allah SWT? Itu soalannya. Terima kasih. Okey, bismillah. Kita tahu bahawasanya ada penyakit ni ada dua. Satu, kita cari penyakit. Satu, penyakit datang kepada kita tanpa kita duga ataupun setelah kita mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan ditimpa penyakit. Maka umpamanya dalam COVID ke penyakit lain, ada penyakit yang merebak, wabak macam COVID ni. Nabi telah bagi tahu macam mana langkah kita menghadapi wabak. Nabi SAW dia kata, idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha firaran minha atau kama qala. Jika berlaku pada satu tempat, kamu dengar berlaku satu tempat, kamu jangan pergi. Jika berlaku pada satu tempat, kamu duduk situ, kamu jangan keluar. Kerana Nabi nak mengelakkan jangkitan ini. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari juga, bila Aisyah kata, bila ditanya Nabi SAW anit ta'un,
Dia kata, Nabi kata innahu azabun minallah. Dia adalah azabun ba'athahu Allahu ala man yasha. Dia adalah azab yang Allah hantar kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa rahmatun lil mu'minin, dan dia juga adalah rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi Nabi bagi tahu rahmat itu dengan apa? Apabila sesiapa yang ditimpa bala, dia tak keluar daripadanya, fayamkusu fi darihi au baladihi, dalam riwayat dia duduk di negeri dia. Saya dah huraikan dia ni, dia duduk dalam negeri dia ataupun di kampung dia tidak keluar daripadanya, dia akan dapat pahala syahid. Boleh tengok video saya panjang, saya nak ringkaskannya. Jadi sebab itu bila orang tu ditimpa, kalaulah sekiranya dia dah buat semua langkah, dia kena juga, itu ujian Allah pada dia yang kita tak patut kata apa kepada dia. Bahkan kita patut doa untuk dia ni dan kita mohon supaya dia sembuh. Tapi kalau dia sengaja pergi tempat balak tu, dia bawa balak tu pergi ke tempat orang lain pula. Dia tahu dia pergi dengan langkah-langkah ni dia tak ambil, menyebabkan kena pada orang lain pula, dia patut jugalah dipersalahkan kerana melanggar arahan Nabi yang menyebabkan orang lain kena. Jadi kita kena lihatlah keadaan tak sama. Jadi kalau satu orang kena, setelah dia duduk di rumah, dia ambil langkah, dia pun ikut SOP yang diberikan, kena juga ke dia? Okeylah, itu takdir Allah, mana Allah bagi pahala pada dia. Tapi kalau dia pergi masuk tempat yang bahaya tu setelah Nabi larang, dia tahu, maka di situ dia melanggar arahan Nabi. Kena tu ujian Allah lah pada dia, tapi yang langgar tu dia patut untuk dipersoalkan pada diri dia lah. Tapi taklah pada nak bergaduh, nak hina apa, tapi kena persoal lah juga. Kerana ada tindakan kita bahaya kepada diri kita, ada tindakan kita bahaya kepada orang lain. Sebab itu ini asas dalam membincangkan soal penyakit. Kalau kita, ulama-ulama bincang, wajib ataupun tidak untuk kita orang yang jatuh sakit berubat. Maksudnya kita jatuh kena satu penyakit, wajib berubat kata? Majoriti para ulama kata tak wajib berubat. Berubat untuk diri sendiri tak wajib. Sebab apa? Kalau kata wajib, dia jadi macam ni. Satu orang sakit kaki tak pergi hospital, dosa. Itu maksud wajib lah. Jadi dia berdosa lah, sebab dia telah tak menunaikan perkara yang kewajipan dia. Tapi kalau kata harus saja berubat ataupun digalakkan berubat, mak kita yang sakit tak mau pergi hospital, tak berdosa. Kalau dia tak pergi, misalnya satu orang sakit gigi, pergilah hospital, klinik, oh tak mau, takut. Ataupun demam, oh tak maulah lagi doktor cucuk, aku tak tahan jarum. Berdosa tak dia tak mau pergi? Majoriti ulama kata tak berdosa, sebab itu pilihan dia, selagi mana dia tak memberi mudarat pada orang lain. Alasan mereka sebab ada seorang wanita hitam, kulit hitam, yang dalam riwayat Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW dia datang pada Nabi, dia bagi tahu bahawasanya dia ni selalu ditimpa oleh histeria. Nabi kata, in syi'ti da'utullahu laki yashfiyaki wa in syi'ti sabarti. Kalau kau mau, aku doa pada Allah an yashfiyaki, supaya Allah menyembuhkan kau, ataupun engkau sabar. Dia kata bal asbir, bahkan aku bersabar. Walakinnani atakashaf, tapi aku selalu tersingkap pakaian aku. Fad'ullah alla atakashafa, doalah pada Allah supaya aku tak tersingkap auratku. Kan dia berdoa pada Nabi pun doa dia tak tersingkap auratnya, tapi dia tak mau Nabi nak doa untuk dia sembuh. Dan Nabi tak kata apa pada dia. Ini dijadikan dalil bahwasanya jika orang tu sakit, dia tak mau, dia pilih tak mau berubat, dia tak mau memudaratkan orang lain, tidak ada masalah. Tetapi jika penyakit itu memudaratkan orang lain, seperti wabak, dia wajib pastikan kalau dia tak mau berubat, tak pergi ke mana melainkan diri dia saja. Tapi kalau dia menyebabkan mudarat pada kaum muslimin yang lain, dia menanggung dosa kerana melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okay, insyaAllah. Ini satu dari, sebelumnya ada WhatsApp dari saya kan. Dia tanya, Datuk Mufti, ada dalam pekerjaan ni, biasalah sometimes kita ada argument, kita terima kan. Dan kita rasa kita betul, kita rasa dia salah. Cumanya sometimes bila kita terima pendapat orang
orang tak terima pendapat kita. So ada bersetuju. Soalannya tu ada bersetuju untuk tidak bersetuju. Dalam dunia dalam hidup kita sejauh mana bijak kita pun mesti ada orang tak setuju dengan pendapat kita. Janganlah kita expect semua orang akan setuju. Siapa lebih bijak daripada Nabi SAW? Ada Nabi, sahabat tak setuju. Masa dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi, sebahagian sahabat tak setuju. Sayyidina Umar tak setuju, Nabi nak patah balik setelah mari ke Mekah, tak setuju. Sehingga Nabi SAW suruh mereka tahallul, mereka tak tahallul. Ummu Salamah bagi tahu Nabi, Rasulullah mula dulu, barulah yang lain ikut. Sayyidina Umar pergi, nahnu ala haqqin wa hum ala al-batil. Tidakkah kita atas kebenaran, mereka di atas kesalahan? Rasulullah kata musyrikin. Nabi kata na'am. Tidakkah engkau Rasul? Nabi kata na'am. Kan? Habis itu kenapa kita beralah? Dia tak setuju. Walaupun Nabi bagi arahan, Nabi berkata dia Rasulullah. Dia pergi pula pada Abu Bakar. Dia tak setuju. Walaupun dia menyesal kerana tindakan dia itu. Kan? Ada hatta Nabi SAW, walaupun riwayat itu ada agak mursal, di dalam peperangan Badar, Nabi pilih satu tempat. Para sahabat bagi pandangan yang lain, tempat yang lain. Dan Nabi pun dalam mesyuarat kata, asyiruni ayuhan nas, wahai manusia bermesyuarat pada aku. Di dalam peperangan Uhud, Nabi mula-mula nak bertahan di Madinah, sahabat nak keluar. Nabi ambil keputusan orang ramai. Jadi kita kena anggap bahawasanya biasa untuk orang mempunyai pandangan yang berbeza dengan kita, selagi mana benda itu boleh berbeza pendapat. Dan kita janganlah benda orang tak setuju kita jadi personal pula kita dengan dia. Padahal selagi mana dia tak setuju tu dengan cara yang terhormat. Melainkan orang yang tak setuju tu dia pun kaki backing enggak, dah tak setuju tibai kau untuk atas lagi kan. Dia tak setuju, dia bagi tahu lah, saya tak setuju lah pandangan tu. Melainkan pandangan tu pandangan yang salah, yang membahayakan orang ramai, bolehlah untuk kita tegur pandangan yang macam tu. Tapi kepada pandangan yang boleh antara A dengan B, mungkin B ni 70% betul, A 30% betul, kita accept lah. Dan kita kena terima lah. Kalau kita nak berkelahi dengan semua orang yang tak setuju dengan kita, tak boleh hidup kita atas dunia ni. Dengan isteri kita tak boleh hidup, isteri kita pun ada tak setuju dengan pendapat kita. Jadi sebab itu tak payahlah manusia ni, manusia tak payah banyak manusia ni nak kira sama manusia. Allah Ta'ala waktu turun kitab dia apa ada orang tak setuju kan, tu manusia punya teruk kan, apatah lagi tiba-tiba orang tak setuju. Saya rasa ramai tuan-tuan pun, saya lalui lah hidup ni setakat ada ni, saya dah mangli lah dengar tak setuju ni. Kalau tidak, kalau orang kata tak mau bagi pendapat, orang tak setuju, biar tak setuju. Kalau tidak, kita tak boleh bagi pendapat. Dan sebab itu keupayaan untuk hidup, untuk melakukan reform, pembaharuan dalam manusia ni, hendaklah berupaya mengungkapkan kata-kata dan berani menanggung kesannya. InsyaAllah, terima kasih Tuan Mufti. Boleh soalan? Satu lagi. Last ke no? Okay, so saya ikut dari atas Boleh Datuk terangkan tentang Islam liberal dan kesannya kepada akidah, insyaAllah. Kalau saya terang yang tu lagi jam setengah lah ni. Okey, tapi ringkaslah saya sebut. Islam adalah Islam. Liberal Islam maksudnya istislam, maksud menyerah diri pada Allah. Liberal ni kita maksudnya kita bebas daripada ni. Tapi liberal asalnya perkataan digunakan kepada ekonomi. Tidaklah, tapi kemudian dijadikan perkataan ini kepada soal-soal teologi, pemikiran dan seumpamanya. Ada dua keadaan. Satu, Islam liberal adalah golongan yang memang nak kononnya nak jadi Islam tapi tak mau terikat dengan hukum akal Islam. Satu lagi ialah Islam liberal itu adalah satu tomahan labeling yang orang berikan kepada golongan yang cuba nak lihat Islam lebih luas. Dia sempit, orang bagi tahu Islam lebih luas, orang yang bagi tahu Islam yang lebih luas tu dia kata liberal. Ini ada masalah juga ni. Ini labeling. Dia apa yang tak sama dengan jumud dia tu dia jadikan liberal. Tak. Islam memang luas. Bila luas tu tak patut kita, kalau orang ni bagi dalam Islam banyak mazhab. Ada orang hanya dia tahu mazhab Syafi'i. Bila orang tahu bagi tahu mazhab-mazhab lain, oh liberal dia kata. Pasal itu bukan liberal, dia yang jumud kan. Jadi itu lain. Tapi Islam itu memang luas.
Yang jadi masalah pada Islam liberal ialah dia tak mau terikat dengan syariat agama. Dia nak, saya Muslim, tapi saya tak maulah duk terikat dengan solat. Dengan, as long as I'm Muslim, I declare myself as a Muslim, that is enough for me. Kan? Kita kata no, because if you want to go do ibadah, you have to follow all this prophet guidance, this and that. And he said, no. Because we are this zaman ni kita we need ni benda ni semua anymore. So jadi itu liberal lah. Aminah Wadud and the gang yang buat macam-macam ibadat, yang semayang lelaki dan perempuan dalam satu saf yang sama. Ini semua Islam yang nak Islam tapi tak mau terikat dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lain, itu satu hal. Quite agak panjang disputation ataupun debate atau discussion tentang isu ni, tapi kita kena bezakan antara Islam liberal yang betul liberal dan yang tak diliberal. Jangan dikatakan liberal kerana keluasan pandangan dalam beberapa isu. Ya Allah, masih Ada lagi? Setakat ni ada satu lagi, boleh? Satu tak boleh perhabis last. Okey, Assalamualaikum. Cara yang betul untuk mengganti solat fardu yang kita rasa banyak tertinggal dari akhir balik sampailah sekarang, di usia sekarang. Itu soalannya. Di dalam Islam, hal ini ada dua sekolah lah, maksudnya dua mazhab, dua school. Satunya school majority. Mereka kata siapa yang tinggal ibadat dengan sengaja sejak dia dah Islam, maka dia hendaklah qada balik. Banyak mana pun dia qada lah. Itu satu pandangan. Dan mereka ada argument mereka dalam hal ini, nak ringkas kan. Satu pandangan lagi dipelopori oleh ramai tokoh, juga tak berapa ramai, tidak majoriti, tapi beberapa orang tokoh, termasuk Ibn Taymiyah rahimahullah, di mana dia menyatakan bahawasanya sesiapa yang meninggalkan solat, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Itu confirm. Tetapi solat itu dia ada kitaban mawquta, ketetapan yang telah dia ditetapkan pada waktunya. Luar daripada melainkan satu orang tu dia tertidur, dia bangun apabila dia solat, apabila waktu dia jaga. Tapi kalau dia dah tinggal yang lepas-lepas dengan sengaja nak tinggal, maka ketika itu dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar ini tidak dapat dipadamkan melainkan dengan taubat saja. Kerana hal selain daripada itu, dia kata ibadat seperti puasa dan seumpamanya, Allah telah bagi tahu orang puasa ganti yang tinggal puasa. Tapi dalam sembahyang ni dia tak bagi tahu. Oleh kerana dia tak bagi tahu, maka orang yang meninggalkan ibadat salat, dia hendaklah bertaubat dengan taubat nasuha. Dia tidak wajib untuk ganti. Ini mazhab Ibn Taymiyah lah. Dan beberapa orang lagi, ramai jugalah yang mengikut mazhab tu. Kalau tanya saya, kalau dia mampu ganti, dia ganti lah. Tapi kalau dia tak mampu, dah 70 tahun dah, nak buat hak fardu ni pun, dia taubat dengan setaubat-taubatnya. Dan mudah-mudahan Allah terima taubat dia, dan dia membanyakkanlah ibadat-ibadat yang lain. Ada orang kata lagi tak qada hak lama, semayang sunat pun tak sah. Tak betul lah. Tidak betul. Jadi salah satu daripadanya lah, tengok keupayaan diri dia. Yang penting buat yang semua sepakat dulu, taubat dengan sebenar-benarnya. Okey, insya-Allah. Datuk Mufti, saya ada soalan last ni. Ya. Kalau ada soalan-soalan lain selepas ni, bagaimana mereka ingin tanya Datuk Mufti terus direct? Berapa ramai yang dengar kita hari ni? Saja tak terbaca. Berapa ramai hari kita hari ni? Dalam lebih kurang 165 orang. Masih baca 136. 165 orang. 165. Dia macam ni. Biasanya kalau orang hantar saya direct di IG saya rajin enggak baca. Saya rajin enggak baca. Cuma soalan ni, kalau kita tanya soalan bertulis,
Janganlah soalan complicated nak kau nak tulis tu sampai kena. Soalan yang simple saya akan jawab. Sebab apa saya nak tulis banyak sangat, tak larat lah. Kan? Pasal banyak bukan tak larat, banyak benda nak buat. Jadi kalau soalan-soalan tu macam simple sikit, biasanya saya akan jawab. Kalau dia simple saya akan jawab. Tapi kalau dia tolong berikan nasihat kepada keluarga saya yang sekian-sekian, oh nak tulis yang tu panjang. Misalnya. So kalau dia tanya apa hukum ni, itu direct answer dia yang macam lebih senang. Walau macam mana pun insya-Allah nanti satu hari nanti kita akan jumpa. Mungkin Terengganu boleh buat rombongan mai lah ke Perlis ni. Di samping boleh mai makan nasi di Perlis, boleh buat satu sesi khasnya saya untuk Petronas ya di sini insya-Allah. Ya. Okay. Kalau tu mesti kalau ada soalan-soalan yang lain teruslah dalam Instagram. Okay. Kepada rakan-rakan semua, dan saya minta maaf kalau ada soalan-soalan yang PM saya tepi pun saya tak dapat bacakan sebab kekurangan masa kita. So Saya pun insya-Allah mohon maaf juga jika ada terkasar bahasa atau tak dipahami, orang Terengganu tak faham bahasa saya. Terima kasih banyak. Ya. betul faham je insya-Allah. Begitu nanti boleh tak Datuk doakan kami di PCEPE ini, staf-staf PCEPE, staf InsyaAllah mudah-mudahan. Semoga Allah rahmati semua sahabat-sahabat di sana dan diberikan kebaikan dunia. Dalam keadaan insya-Allah okeylah semua. Okey, so jadi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada saya bersama Media Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin Mufti Negeri Perlis atas ceramah ataupun huraian ataupun jawapan-jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Kami sangat hargai, dan juga kami minta maaf lah Datuk jika ada salah silap, terutamanya sistem ni kadang-kadang ada masuk yang ada suara-suara di belakang tu. So kami minta maaf sangat-sangat sepanjang ini dilaksanakan, dan juga kami mohon doa Datuk yang beriman ni insya-Allah dimakbulkan oleh Allah SWT supaya plan kami punya hilang ni sentiasa dalam keadaan yang baik, staf-staf kami dalam keadaan yang selamat. Kami mohon dari Datuk. So insya-Allah selepas ni kita akan ada sesi bergambar sekejap Datuk sama staf-staf yang lain. Jadi saya minta ataupun nak tengok muka-muka staf-staf Petronas ni. Jadi saya minta rakan-rakan semua untuk onkan kamera. At least aware lah kita boleh bergambar dengan Datuk Mufti. Dan rasanya kena ada program satu bersama Mufti kot. Selepas ini untuk rungkai lagi banyak soalan-soalan mengenai bab yang berlain ikhtilaf ni lah, insya-Allah. So boleh. Okey, terima kasih. Mic Nak ambil gambar macam mana? Ramai. Yang lain sekejap. Saya nak Okey. Saya Dapat gambar semua kan? Nampak skrin saya. Boleh dapat 165 orang tu. Kejap ya. Dalam satu skrin. Wih, dahsyat. Okey. Boleh ya? So minta on screen semua. So kita akan bergambar guna cara ni je lah. Okey, insya-Allah saya akan print screen daripada sini. Mana ni buat macam mana? Weh, dahsyat. Okey. Saya nak ambil gambar dari telefon dulu satu. Ya, okey. 1, 2, 3. Ada yang tak muncul lagi tu. Baru duk muncul lah. Saya nak print screen lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, tak ada penjarakan sosial lah. dalam skrin ni dah penjarakan sosial. Astagfirullahaladzim. Okeylah. So terima kasih semua. Minta maaf daripada kami daripada pihak Akif. Ingin mohon maaf pada Mufti, dan insya-Allah jika ada masa kesempatan, marilah kita sama-sama ke Perlis untuk lawat makan-makanlah sana. Datuk Mufti mungkin boleh selakut insya-Allah. Mari dengan bas lah, senang. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak. So kami doakan Datuk supaya sentiasa sihat insya-Allah. Assalamualaikum.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So. wabarakatuh.